الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائج للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, utamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadirin sidang Jumaah, untuk makluman semualah yang mana hari ini sebenarnya imam lain bertugas, tapi disebabkan kerana imam tersebut cuti, maka diminta supaya saya ganti tugas imam dan ganti pengkuliah maghrib. Jadi dua tak ada hari ini. Untuk imam hak sebenarnya tak ada, hak pengkuliah pun tak ada. Pengkuliah saya tak silap saya malam ni ia mantang Kembala Mufti Ustaz Halim Awang. Tak silap saya lah. Jadi untuk makluman ahli jemaah sekalian, jadual tugas imam berubah. Ada perubahan selepas pada bulan Ramadan ini. Kalau dulu tuan-tuan tengok saya masuk kebanyakan satu minggu tu daripada hari Ahad sampai hari Rabu saya masuk subuh, maghrib, isyak. Selepas pada bulan Ramadan ini kita dapat jadual baru. Saya diminta supaya masuk subuh, maghrib, isyak hanya hari Ahad saja. Hari-hari lain terlibat dengan pentadbiran lah. Maknanya jam 8 habis pukul 5, maknanya zuhur asar, banyak terlibat dengan zuhur asar pula. Jadi tu imam kita dua orang lagi ni, seminggu tu dia kena subuh sekali, tapi dia kena maghrib 2 kali seorang, 2 hari seorang. Subuh dia kena sehari seminggu, maghrib, isyak dia kena 2 kali seminggu. Atas 2 orang imam lain ni lah, imam kita. Lepas tu saya kena subuh 2 kali seminggu, maghrib, isyak sekali seminggu. Ahad saja. Jumaat, Sabtu, selain daripada imam Jumaat dan khutbah, memang imam kita lah. Selain daripada waktu Jumaat satu, memang kita imam rawatib lah, imam yang dibayar. Sebab kita tertakluk pada cuti mingguan, sebab kita di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Undang-undang ni tak boleh nak ubah ke mana pun. Walaupun kita tu imam, begitulah dari segi jadualnya. Tapi insya-Allah jadual ini tujuan dia nak memantapkan lagi lah, biar ada yang imam biar banyak sikit, ada bahagian pentadbiran biar banyak sikit. Pentadbiran itu penting juga sebab nak beri input idea penting untuk pembangunan masjid yang dinamakan Masjid Negeri dengan goh Masjid Negeri itu. Cuma sedikit saya rasa perubahan yang kedua lepas pada Ramadan ini dari segi pengkuliah kita ni, pengkuliah maghrib. Pengkuliah maghrib setakat ni lah sampai 31 Ogos kemarin dulu tak, hari Sabtu kita sambut Merdeka. 31 Ogos baru ni tamat semua sekali pengkuliah ataupun kita kata penceramah bersiri Masjid Surau seluruh negeri Terengganu ditamatkan, nak diganti dengan yang baru, nama pun baru.
nama kelas da'i dan kelas muallim. Tapi masalah sikitnya dari segi pembayaran lah. Jadi macam masjid kita ni mungkin banyak terlibat lah. Dan ada dah pengkuliah yang cuba nak tarik diri lah. Sebab kalau dulu dia macam Ustaz Ali Awang ni, dia dapat sampai 20 kuliah sebulan dengan pembayaran 100 sekali pergi. Sekarang ni maknanya dia hanya benar setakat 12 kuliah saja daripada 20. Dan pembayarannya kalau kata 2 kali seminggu, sebulan dia akan dapat 800. Sekarang ni hanya dapat 250 sahaja. Ini masalah yang berlaku lah. Saya tak tahu dari segi pentadbiran lah tu. Jadi kemungkinan dia nak menjenamakan semula ni kuliah maghrib kita ni mengambil masa jugalah. Kata ceritanya nak interview dulu pengkuliah. Saya tak tahulah itu kerjaan jabatan lah. Cuma saya duk pakat dengan pupuk kita yang ada ni, tak ada je pengkuliah. Sama ada nak masuk dalam RTM tak mau masuk, itu hak kita lah. Saya hari ni RTM nak, saya kata tak ayah kata. Sebab saya ni lacur sikit cakap sebenarnya. Saya tak kena, saya gomor je, tak kira siapa. Jadi lacur sikit. Nak masuk dalam radio ni kena orang tertik terening. Orang hak lacur, hak mulut rapuh macam saya ni tak boleh. Penyemarah orang. Jadi saya kata, saya pakat dengan tutup imam. Saya kata hak mana tak ada kuliah maghrib, kita akan isi. Sebab imam-imam kita ni tuan-tuan sekalian, kalau duduk di daerah-daerah, imam-imam kita ini adalah pegawai agama daerah jawatan dia. Al-Hafiz Kurusa Al-Azhar, bukan koma-koma dah. Tak ada orang lain pun boleh gomor sangat dah ada ni. Tapi dah kerana ada orang lain, orang lain dululah. Kita tabarruk ke belakang lah. Tapi kalau tak ada, secara otomatik. Tak usah kira bayar tak bayar, tak usah kira lah. Kata buat dulu kerja. Ada rezeki ada, tak ada rezeki Allah Ta'ala beri rezeki. Bukan situ matlamat kita. Jadi sebab tu malam ni giliran orang lain, perkuliah orang lain, dia kata guana malam ni ustaz cakap sedap, boleh masuk tak? Baik. Kalau tak demam, tak sakit, insya-Allah kita teruskan. Itulah yang berlaku. Dan tuan-tuan tahu kemarin semalam siapa tak boleh nak isi minyak saya semalam. Bergegar pakak pergi isi minyak di stesen minyak, naik 20 sen minyak. Lepas tu petani pula nampak dalam TV bawah tu tulis pula TMB nak naik dah tarikh elektrik. TMB nak naik tarikh elektrik. Esok nak pergi ceramah kat TMB ni. Nak pergi ceramah ke staf-staf nak pergi haji tahun ni. Dia minta saya supaya beri kuliah pukul 10.30 esok. TMB dia ayat dia nak naik dah tarikh elektrik. Orang rumah kata guana ni baru lagi apa benda minyak naik, elektrik nak naik. Saya jawab sepatah je. Saya kata rakyat didahulukan. Tu tak boleh masuk dalam radio tu, masuk dia orang ni marah orang. Jadi al-muhimnya tuan-tuan, waktu hal dia orang, hal kita lah. Mana malam ni saya nak bawa lah sedikit dalam kesempatan yang ada ini di antara maghrib dengan isyak ni, dengan masa yang difokuskan lebih kurang dalam tak sampai pun 40 minit. Saya nak bawa tuan-tuan, sebagaimana saya kata, kalau giliran saya ganti, kita akan baca kitab. Kalau giliran saya ganti mana-mana kuliah maghrib, kita akan baca kitab. Kalau ganti apa benda imam subuh, kita baca tafsir. Macam pagi tadi saya ganti malsa tadi, kita baca tafsir Quran. Kita penuhlah setakat yang termampu. Setakat yang termampu kita akan penuhi, supaya jangan nampak sangat benda-benda sampingan tadi. Sebab kita mampu buat sebenarnya, tak ada masalah. Baik, saya nak gantinya. Saya kata kalau malam gantian saya, kita akan baca kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf, karangan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, dengan beberapa kitab rujukan yang lain. Saya suka sangat dengan kitab Minhajul Abidin ini sebab dia banyak menceritakan kepada kita berhubung dengan masalah dalaman. Nama tasawuf ni benda dalaman. Nak cakap bab tasawuf ini mesti kita sebut benda dalaman.
Kalau kita tak sebut benda dalaman, kita tak jadi ilmu tasawuf. Dia semua ilmu ni ada 3. Ilmu tauhid. Itu hak pokoknya. Kalau kita kata kok tukang buat ilmu tauhid ni, kita nak kenal tukang buat sesuatu. Kalau buat manusia, buat makhluk ni Allah. Kalau buat kereta, tukang buat kereta. Kalau buat rumah, tukang rumah. Itu dipanggil ilmu tauhid ni. Tauhid ni kita tahu mensatukan, tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan. Allahu Ahad, Allah tu satu. Ilmu tauhid. Hak ni wajib. Tiap-tiap sesuatu tu mesti ada pembuat. Sebab tu dalam satu hadis, apabila diberitahu kepada Rasulullah kata, kalau mu tanya orang Badui hak bodoh tu pun dia akan tahu. Kalau ada tahi unta, mesti ada hak tukar berok. Ada unta yang tukar berok tahi. Kalau mu tanya orang Badui hak bodoh pun, kalau kata tahi unta tu, dia akan kata ada tahi unta. Kalau mu tanya orang Badui, apa benda ada rumah, mesti ada pembuat rumah. Takkanlah hak buat langit, buat bumi, hak begitu canggih, yang tak dapat nak dipikir oleh manusia, tak ada tukang buat. Mesti ada tukang buat. Maka dia akan jawab Allah. La yaqulunna Allah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui hak bodoh pun dia akan jawab Allah. Cuma Allah tu setakat mulut ke pahdalan, ke syirik, ke menyekutukan, itu pasal lain pula. Orang kafir dia ada Allah juga, tapi ada penolong-penolong Allah. Kita ada Allah juga, no penolong, tak ada penolong. Allah tunggal, Allah satu, Ahad. Allahu Ahad, Allahus Samad. Ayat hak pendek tak? Jadi ilmu yang perlu kita tahu, pertamanya ada 3 ilmu. Pertamanya ilmu tauhid. Kita sebut ilmu usuluddin. Usul agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal Allah. Kenal sifat zat Allah. Tak kenal Allah seperti manusia pun memang tak boleh nak sampai peringkat tu dah. Tapi kenal atas sifat zat dia. Sedikit manusia tahu ilmu usuluddin. Lepas tu ilmu yang keduanya dipanggil ilmu syarak. Ilmu syarak ini ialah ilmu fiqh. Kalau kita kata body kereta jenis apa benda ni, BMW, kata apa ni Mercedes, kata apa ni Proton Saga, kata apa ni Viva, kata apa ni, itu ilmu fiqh. Ilmu syarak ni kita kata ilmu fiqh. Semayang ada kaitan dengan usuluddin, ada kaitan dengan syarak, ada kaitan dengan tasawuf. Kita semayang, aqimus salah, kerana Tuhan suruh kita semayang. Bukan kita semayang atas kehendak kita. Aqimus salah, aqi itu fa'lul amal, kena, iaitu arahan, suruhan, wajib kena buat. Tak buat, berdosa. Tak buat, rutuh agama. Tak buat, tidak Islam. Walaupun Melayu. Tak semayang, tak Islam. Melayu lah. Tak ada marah kalau kita kata Melayu tak Islam. Melayu ni bangsa, bukan agama. Ada? Tak nak kata Melayu Islam. Melayu tu bangsa. Islam tu agama. Cina apa kalau Islam? Islam ada. Nampak dah sudah? Jadi, hak kita semayang ni, pertamanya kita kata ilmu tauhid, arahan Allah. Aqimus salah wa atuz zakah. Maknanya dirikanlah semayang, arahan Allah. Kita pun semayang. Maka macam mana kita nak semayang? Bermula daripada kita berwuduk sampailah kepada 13 rukun yang wajib kita kena buat dalam masa kita semayang. Itu dipanggil hukum fiqh. Cara nak ambil air semayang, cara nak bersih, cara nak menyucikan daripada hadas kecil, hadas besar. Bermula daripada ambil air semayang, apa benda yang wajib dalam ambil air semayang, perkara wajib dalam ambil air semayang, perkara sunat, masa ambil air semayang, makruh ketika ambil air semayang. Ini ilmu hukum fiqh, ilmu fiqh kita kata. Kita semayang, Rasulullah kata, mu semayang sebagaimana mu tengok aku semayang. Nak tengok aku semayang, aku semayang. Tu tengok orang Mekah Madinah semayang lah.
Zuhur sama dengan kita juga 4 rakaat, bukan Mekah 2 rakaat sembahyang walaupun waktu tu lewat pada kita. Ya tak? Sama. Cuma ada sikit-sikit beza dah. Dia ada kunut, kita tak ada. Kita ada kunut, dia tak ada kunut subuh. Beza sikit jelah. Dia cuma lepas sembahyang waktu dia wirid tak bunyi. Wirid dia bunyi. Tok Imam bismillah pada Fatihah dia bunyi slow, kita bunyi kuat. Sikit-sikit je bezanya. Tapi dari segi waktu, cara tingkah laku, rokok, sujud, apa sebab rukuk, sama je. Tak ada bezanya dengan kita sini. Itu dipanggil hukum fiqh. Lepas pada kita semayang tu tidak kata kereta, ada tukang buat kereta, comel kereta, body tak temu sikit, comel kereta. Sport belaka, rain sport, steering sport, exhaust sport, semua sport. Dengar tukar-tukar bawa tu pun sport juga. Dah pakai topi cowboy, bawa kereta buat swigging, pakai topi cowboy, umur 67 tahun, nak mampu esok pakai topi cowboy, sport lah tu Imam, apa benda tukar bawa. Lacur sikit cakap tu. Gitulah cara saya ngajarnya. Kadang-kadang gosok, kadang-kadang rembah sikit. Begitu. Kalau nak gosok sama tak boleh kita ni. Kalau gosok sama luah lubang-lubang hidung, kena jek sama tak boleh juga. Puji hadis bagi hadis tak boleh juga. Kita nak puji ni kita tengok orang juga. Kalau siapa dia jadi kufur, jadi riak, jadi takabur, tak perlu kita puji dia. Sebab tu dalam ilmu usuluddin, dia ada ilmu tauhid, puji hadis bagi hadis, puji qadir bagi hadis, puji hadis bagi qadir, semua ada. Dari segi kepujian-pujian tadi. Dalam pengajaran kita juga. Tengok kereta comel, body comel, orang comel. Ada lagi yang nak menggerakkan kereta tu enjin. Ini dipanggil tasawuf. Ilmu tasawuf ataupun kita kata ilmu batin. Hak luaran semayang tu molek start daripada takbir Allahu Akbar. Dengan tapak tangan menghadap kiblat, jari ibu jari setuh cuping telinga. Bukan akad takbir gini. Akad takbir mesti kena sempurna. Rukun hak luaran ni cara Rasulullah semayang tu. Cara Rasulullah semayang. Bukan boleh ikut dah nak kata takbir. Sebab tu masa kita jadi penyelarah tasing Imam Bilal Suruh Terengganu hari tu, masa duduk jabat agama dulu, kita tengok praktikal tu imam kita semayang mana, Tok Bilal kita semayang mana. Ada yang semayang Allahu Akbar, gitu ya. Ada Allahu Akbar, ada Allah sampai begitu pun ada. Betul ke tak tu? Tu hak jenis main sendiri, tu agak-agak sendiri. Nak mari ustaz ni, nak payah ustaz nak mari saja aku semayang garit 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Payah nak mari hak gitu. Macam-macam. Siapa ganggu orang lain ada akad takbir. Perbuatan tak betul, perkataan tak betul. Perbuatan, cara akad takbir tak betul. Ada yang Allah, pakai begitu macam siapa air muka dia. Allahu Akbar. Perbuatan tak betul. Dia akad takbir yang betul-betulnya, yang kita tahu mengikut kitab fiqhnya, yang diteori dia, yang dipraktikalkan oleh ulama-ulama fuqaha, mesti tapak tangan menghadap kiblat dan ibu jari ni mesti tepuh cuping telinga bawah. Baru betul akad takbir. Tu baru praktikal dari segi akad. Kalimah dia mesti kena betul. Ada Allahu Akbar tak betul dah. Alif datah bunyi O ke? Alif datah bunyi O ke A? Ya jadi Allah tu apa? Jadi Allah tu apa? Alif datah bunyi A ke? Ni mesti masa ngaji zaman kecil dulu tak betul. Ngaji benda dah mula ni mak. Alif betul. Tak betul tu. Nak ejah bahasa Arab nak jadi bahasa Terengganu. Alif betul. Betul. Tak betul. Awak ngaji benda dah hari ni mak. Baca kitab Iqra. Iqra berapa? Iqra 3. Dah Iqra 3 ni apa dia? Abata. Itu yang betul. Abata. Sajaha. Khadaja.
Kalau tambah A pun EBT, TGH. Itu yang betul. Awak baca kitab mana nama? EBT. Itu betul. Pada beta, alif beta. Tak betul. Ataupun Ubuntu. Awak baca kitab Iqra mana nama? Ubuntu. Betul. Alif depan bunyi U, berdepan bunyi Bu, terdepan bunyi Tu. Ubuntu. Dah alif beta mari dua mana? Oh, mari dua mana? Alif datah bunyi A. Allah, 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 lam tu lafzul jalalah. Ada pada kalimah azim saja, Allah yang maha besar saja. Tebalan Allahu akbar. Ra tu tebal. Sebab sebelum pada ra mati, huruf yang berbaris di atas ataupun depan, ra tu wajib kena tafkin, kena tebal. Itu dari segi kaedah ilmu tajwid lah. Allahu akbar, akbar. Dia dua mana dia ambil itu? Masa tahlil, masa tasbih tahmid dalam sembahyang gaib, sembahyang subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Jadi tabiat bawa dalam sembahyang Allahu akbar. Kaf tu huruf qalqalah ke tak? Setahu saya kalau huruf qalqalah ni 5 aja. Qaf ta banjir jindal, qutubul jadin. Lepas pada tu tak ada qalqalah ni. Al-aradi, aradi tak betul lah. Ra mati, dha mati, ak. Cuma dia ada sedikit sifat saja pada huruf kaf itu, dia keluar sedikit tafashi, sedikit huruf apa benda dari segi pengeluaran, sedikit angin saja pada ak. Ba tu dengan secara automatik jadi tebal sebab ra tu dia mati. Tu baru dari segi zahirnya. Hodalan tu pula tu. Aku sembahyang maghrib 3 rakaat tu, hanu tasawuf tu. Nak khusyuk, nak tabarrak, nak betul-betul sembahyang, hati sembahyang. Tak mengopak, tak cela tu imam. Sembahyang kalau jenis mengopak luar dalam sembahyang dia mengopak. Dia mengopak dalam sembahyang. Aku tak mari dah sejik putih. Pembondanya baca sampai juzuk semalam mang. Mata-mata dia orang Arabnya gomoh habis geng. Dia marah ketua imam dalam sembahyang. Dia tak marah secara zahir. Dah pakar kerja sembahyang lagu ni. Pakar kerja ke dah? So kita mengupak. Ada sifat ujub. Sifat ujub ni dah Allah Tuhan. Sifat maknanya setelah syaitan ni putus asa dah. Buat berbagai-bagai cara dah supaya orang ni tak dapat pahala dari segi ibadah dia. Buat suruh jadi apa benda, suruh menyuruh ke orang, dia tak menyuruh ke orang. Nak masuk dalam tubuh dia ketika sembahyang, nak lala dia ketika sembahyang, tak jadi lala. Habis kan dah syaitan buat. Balik royak ke ketua syaitan, aku tak cakap nak buat dah ketua imam, dah nak masuk sikit, tak ada ruang. Katanya ketua dia ada secara lagi, dia kata buat tanamkan sifat ujub. Ujub ni paling mudah. Kita cakap dengan diri kita. Dalam ramai-ramai kuliah garik ni aku rasa aku dah hebat sekali. Itu je benda je tuan-tuan. Bangga dengan diri sendiri. Dah ayat kau orang, dah khabar kau orang. Malam hamba semayang apa benda hamba semayang tahajud 8 rakaat. Dah ayat kau orang pun. Tapi cakap dengan diri. Hamba rasa dalam ramai-ramai hok mari semayang subuh hari ni, hamba semayang 8 rakaat malam tahajud. Cakap seorang diri. Goyak ke diri kita semayang 8 rakaat. Dah apa dirimu tak semayang? Mu dah goyak ke dirimu. Ini dipanggil ujub. Ujub ni tuan-tuan habis. Telah habis ibadat kita. Tengok setan dia masuk tu. Tak ada tepat dah dia nak masuk. Nak masuk dengan cara gedebel gitu tak memang tak mampu. Nak masuk dalam masa semayang, nak suruh dia ngopak ketua imam, nak suruh dia marah ketua birla dalam masa semayang, tak boleh nak masuk. Sebab orang yang semayang ni fokus betul-betul hati dia kepada semayang. Aku ni semayang ni, aku semayang ni kerana Allah ni. Aku rokok ni, aku sujud ni, aku baca ni. Lebih-lebih lagi pula kalau kita baca tu pula kita faham maksud apa yang kita baca.
Tak ada ruang lah dia nak masuknya. Masa mana nak lalai? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita selit dengan terjemahannya, kemungkinan kita baca dengan tadabbur, dengan tartil dalam Wadhali amin. Lepas tu duk khoyah, tu imam duk baca panjang sikit, kau duk khoyah. Oh tadi dah habis siap lagi kerja jam, esok lagi nak jawab sikit, esok nak sambung pula. Dalam sembahyang. Apa benda boleh? Tak ada apa. Kalau kita boleh terjemah, masya-Allah. Kalau tak boleh terjemah pun cuba baiki sikit bacaan-bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Duk baca dalam sembahyang. Cuba baiki tajwid dalam sembahyang. Baca dengan betul. Tapi janganlah siapa mengganggu orang lain. Baca kuat, siapa orang sebelah kata, orang sebelah dak kosong kata kita, Allah dia ni nak menyuruh, dia pandai berlagu, mau duk berlagu sangat sorang diri. Apa nak gila nak jadi tu imam orang ni ada. Tak boleh jadi tu imam kerana kita. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, nak kabarnya 3 ilmu yang perlu ada pada manusia. Katanya Imam Ghazali, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Idrus rahimallahu taala dalam kitab dia bernama Durus Samin. Durus Samin ni kitab yang kita kata banyak orang buat pengajaran dan pengajian. Durus Samin kitab nipis ya. Kitab lama. Di Masjid Wakat Mesu ada Ustaz Abdul Salam rasa mengajar kitab ni. Dia kata apa benda? Abdul Qadir Al-Idrus, ketahuilah olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardu ain yang ditutup akan dia itu 3 perkara. Ilmu fardu ain yang dituntut, yang disuruh, yang diwajibkan atas setiap orang muslim itu 3. Pertama dia kata ilmu tauhid, dinama akan dia ilmu usuluddin. Kenal Allah. Kenal pembuat, pencipta. Kedua ilmu syarak, dinama akan dia ilmu fiqh. Body. Kalau rumah lah, kalau kereta lah, kalau semayang lah, kalau puasa lah, kalau zakat lah, kalau haji lah, kalau amal ma'ruf lah, kalau nahi munkar lah. Ini dipanggil ilmu syarak, dinama akan dia ilmu fiqh. Dan yang ketiganya ilmu batin, dinama akan dia ilmu tasawuf. Hani injing, hak dalam. 3 ni mesti sekali. Semayang ke, puasa ke, haji ke, zakat ke, amal ma'ruf ke, nahi mungkar ke, mesti 3 ni sekali. 3 ni mesti wajib kena ada pada setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala dan sifatnya, iaitu sifat yang salabiyah dan sifatnya yang subutiyah. Qada maknanya qada kita nak ngaji ilmu tauhid ni, iaitu qada mana? Qada mengetahui akan orang yang mengaji tadi zat Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya sekoda-kodanya itulah. Kalau nak lebih lagi pecah lagi lah, bahagi lah. Siapa pak mazhab pun tak apa. Tapi koda-kodanya kita kata kena dengan sifat. Kita kata 20 sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadi. Kita harus apa benda sifat arus bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Tu koda-koda. Koda fardu ain, qada yang perlu ditahu oleh seseorang muslim itu, ilmu tauhid itu, iaitu mengetahui akan dia zat Allah Ta'ala dan sifat yang salabiyah dan sifatnya yang subutiyah. Apa benda ni? Mengesahkan akan imannya
yakni mengenal barang siapa wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan yang jaiz, yang harus bagi Allah Ta'ala. Dan demikianlah mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi salam dan dia beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu, Allah dan Rasul. Tercakup dalam kalimah asyhadu alla syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Bapa yang ilmu tauhid kena ada ni. Sebab hak dulu-dulu ada agama juga tapi kafir, kufur, syirik dengan Allah. Sebab mengsyirik, menduakan Allah. Saya mengaku Allah ada, tapi dalam masa yang sama juga mengaku kepada kuasa-kuasa yang lain. Kadang-kadang takut kepada kuasa manusia lebih takut daripada Allah lagi. Ada manusia takut. Manusia takut kepada Allah ni, takut kepada manusia ni lebih takut daripada Allah lagi. Allah kata khabar benda hak benar-benar. Dia tak berani setara barah. Sebab kalau dia khabar, dia kata kena tukar aku ni kata. Tu orang yang takut kepada manusia lebih pada Allah kata. Kalau dia tak takut, apabila dia baca ayat-ayat Allah, tak kira lah kena atas diri dia ke kena atas siapa dia pun, takut apa baca lah. Ini benda yang payah sebenarnya orang nak faham ni. Jangan dia bila tauhid kepada Allah ni mengaku Allah Ta'ala Allah yang satu. Setakat mengaku, orang kafir pun mengaku amman khalaqas samawati wal ard. Siapa dia hak jadi langit dan bumi? Kalau mu tanya orang kafir katanya Allah, la yaqulun Allah, dia akan kata Allah. Dan dia kafir apa? Dia syirik apa? Dia kufur apa? Kerana dia menyengutukan Allah. Kita hari ni begitu juga. Hak sakit baki itu ada. Kadang-kadang kita menghormati manusia lebih daripada Allah. Kita rela melewatkan semayang hak kefarduan Allah Subhanahu Wa Taala, hak sepatutnya berjemaah, tapi takut kerana manusia, nak jaga majlis manusia, lewat semayang. Maknanya kita telah meletakkan Allah nombor dua, manusia nombor satu. Dah guana hukum kita dengan Allah. Ini berat ni. Nak belajar tasawuf ni yang berat tu yang orang tak berapa gari sangat atau tak berapa nak lah. Inilah benda tuan-tuan sekalian. Sanggup melewatkan semayang. Kenapa? Nak raih majlis ni, majlis sambutan hari raya ni. Kononnya, contohnya. Sebab dia ni musim raya, saya sebut musim raya lah, dia kau suruh marah lah. Benda begitu berlaku. Dalam masa kita sambut hari raya, kita ada doa makan, kita ada doa majlis. Kita hidupkan majlis suasana hari raya tu dalam suasana ibadah. Apabila dalam suasana ibadah, sepatutnya apabila masuk waktu sembahyang, kita sembahyang berjemaah. Jangan dengar muzik 24 jam. Siapa serok tekok amat jaiz duk menyanyi lagu hari raya, kotor juga, pusing juga. Betul lah, hari raya kita boleh sambut, tak ada masalah, tak marah sikit pun. Tapi kita kena ingat, jangan melampaui sangat. Jadi apabila ketahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat arus bagi Allah, dan kita kenal Rasulullah alaihi salam dan beriman dengan segala yang disuruh oleh Rasul-Rasul, yang dibuat oleh Rasul-Rasul, maka demikian itu mengenal lebih daripada yang demikian itu atas dasar ilmu tauhid tadi, itu dijatuhkan fardu kifayah. Hak fardu ainnya sifat zat, sama ada salabiyah ke sifat subutiyah ke. Adapun fardu ain pada ilmu syarak, iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah, kewajipan bersuci daripada dua hadas besar ataupun hadas kecil. Dalam kitab fiqh, sebelum kita nak pergi babus salah, babut taharah, tengok mari dalilnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah sangat suka kepada orang yang bersih dan orang yang bertaubat. Bersih dari segala hadas. Sebab tu kita sebelum kita nak melakukan satu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah, kita kena ngakak hadas dulu. Kalau kita ada hadas besar, akak buang dulu hadas besar. Kalau kita tak ada hadas kecil, kita buang dulu hadas kecil. Wajib. Supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Sebab kesucian itu amat digemari. Dan memang pun fitrah manusia ni ingin kepada bersih. Sebab tu kalau tak bersih sikit, kita jadi kelang kabut lalu. Kita berasa tak selesa selalu. Kita tengok suasana tu orang kata tak. Sebab kita diajar oleh Islam, Tuhan kita mengajar kita supaya kita dalam keadaan bersih. Rumah Allah kena bersih, rumah kita kena bersih, tempat ibadat kita kena bersih, makanan kita kena bersih. Sama ada bersih dari segi kebersihan luaran ataupun dalaman. Hakikat makanan atau halal haram tu bersih juga, kena ambil kira juga. Itu ilmu syarak, iaitu ilmu fiqh. Dia kata koda-kodanya orang belajar ilmu fiqh ni mesti kena tahu kefarduan taharah tadi, bersih tadi, bab suci tadi. Selain daripada itu juga, ilmu fiqh ni juga selain daripada bersih dari segi fardu taharah, kebersihan, suci, bersuci, fiqh juga menuntut seseorang itu mestilah fardu semayang, kena belajar fardu semayang, kena semayang. Fiqh menuntut sebegitu. Fardu puasa, dan yang membatal akan dia, membatal akan puasa, membatal akan semayang, apa benda kita kena tahulah. Kalau tidak, tak tahu pula hak mana boleh semayang, tak boleh semayang, boleh puasa, tak boleh puasa. Mari haid puasa juga, tak betul lah tu tak. Mari haid semayang juga, tak betul lah tu. Kena tahulah. Kalau bini tak tahu, kewajipan ke atas kita beritahu. Tok lelaki sekurang-kurangnya nak jadi tok lelaki ke bini orang ni, benda koda-koda hak diriwayat tadi biar ada dalam kepala tok. Sekurang-kurangnya gitu. Jangan siapa tak tahu ke benda. Mandi wajib tak tahu, mandi wiladah tak tahu, mandi apa benda, mandi lepas pada beranak. Maknanya siapa tak tahu begitu semua. Maknanya teruklah kita. Sekurang-kurangnya kena tahu benda yang semacam ni. Dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatal akan dia. Ini hak asas fiqh ni. 5 rukun Islam ni, yang terbina atas 5 rukun ni, semayang, puasa, haji, zakat, maknanya hak asas dalam rukun Islam itu wajib kita kena tahu. Syarat sah dia, syarat batal dia. Dan yang lebih daripada itu, fardu kifayah juga. Hak selain daripada tu kena tahu juga, tapi bukan fardu ain dah, fardu kifayah. Qada hak kita kena belajar hak tadi ya. Itu kata Abdul Qadir Al-Idrus. Dan yang ketiganya dipanggil ada pun fardu ain pada ilmu batin, yakni ilmu tasawuf, maka iaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia, segala amal yang zahir daripada fasad, daripada rosak. Kita semayang contohnya, kita kena tahu apa benda yang merosakkan kita semayang. Bukan kerana jijak tak cicak saja, bukan kerana ketuk saja. Hak tu hak luaran tu orang tahu belaka. Ketung, batal dah tu air semayang. Tak ada semayang dah lah dah. Kena ambil air semayang semula. Kan begitu. Keluar mandi hadas besar, kena mandi hadas besar dulu, baru kena ambil. Kalau baru ambil hadas kecil, baru boleh semayang, baru boleh baca Quran. Bukan kita tahu gitu. Tapi benda-benda hak dalam mang lagi. Benda hak dalam mang, semayang riak, semayang takabur, semayang bukan kerana Tuhan, kerana manusia. Hak tu hak dia nak pergi kepada tasawuf tu.
Hak dalam enjin tu, skru dalam enjin tu. Tengok enjin luar molek lah, kulit enjin mama molek. Tengok kapelak tak berair lagi, tak makan pelak lagi enjin ni. Tengok dekat piston pun tak bobok lagi. Tapi minyak lena tambah sama. Ada dah tu, ada nyakit dah tu enjin tu. Tak? Semayang dulu boleh kosong. Kalau 5 minit semayang tu tak ada masalah. Lain ni 2 saat aja. Hati jadi pasal lain lalu dah. Marah lalu semayang. Dalam semayang tu mari macam-macam dalam semayang. Dah cakap nak tepi ustaz tepi mari. Ada benda dah tu. Lama tak sebih kemungkinan. Ada benda-benda sampingan tu kurang, puasa sunat kurang, amalan sunat kurang, kemungkinan lah. Tu kita kena cek sendiri tu. Kalau tanya saya nak tahu guana ayah haji. Kalau ayat saya ada baru ni bulan puasa baru ni telefon saya, ustaz dia kata puasa tahun ni puasa dok seronok sekali. Kata berapa puluh orang lain pernah sejik puasa seronok belaka. Tahu dia kata berasa dok sedap, dia kata buat amal ibadat berasa lecah, dia kata berapa puluh. Tu hak mudah terasa, alhamdulillah. Kalau dah terasa gitu, kalau tahu sakit gitu, boleh cari obat lah. Kalau tak mahu obat hospital, dengar Tok Mama pun apa dah. Takut ada hak jing-jing lebih kurang, boleh siup tubik pun molek lah. Hak pasal tak sedar tu. Hari ni mayang asar lewat setengah jam. Esok lewat sejam. Lepas tu, badidah orang bagarik dengan mayang asar. Tu hak tenang tu. Masuk hospital, kat ICU lalu dah tu. Payah dah nak berubat sebab hati dia bertambah berkarat. Jadi sebab tu dia kata ilmu tasawuf ni hak qada kita kena belajar setakat fardu ainnya, iaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia, segala amal yang zahir daripada pasak, daripada rosak. Cara kita nak kawal kerosakan semayang kita, sama ada hak hukum fiqh ke, hak ilmu tauhid ke, hak ilmu tasawuf, hak dalaman ke, kita sedar. Aku semayang tadi, kalau 100 markah, 80 markah yang aku berani beri hari ni. Sebab sikit. Masuk juga dan juganya kona lepes sekejap tadi. Sebab kesedak telajak dengar Tok Imam baca lagu Imam Mekah dia tu. Ingatlah ke Mekah sekejap. Ni lepes lah ke Mekah. Lepes tu lepes tempat molek. Bukan lepes tempat tak molek. Tapi tak boleh. Dalam semayang tak boleh lepes ke mana-mana pun. Tak boleh lepes. Kalau dengar Imam Mekah pun, maknanya orang kata sekali lalu je. Jangan terek-terek siapa berhenti baca Fatihah dah dengar Allah macam Mekah Tok Imam. Oh sedap Tok Imam ni. Duk puji Tok Imam. Tok Imam dah dengar setengah dia puji. Kalau Tok Imam dengar boleh tahan. Kalau nak puji-puji kuat gitu dengar semayang tu. Sedap Tok Imam macam Tok Imam Mekah. Gitu. Maknanya tak boleh juga. Tak boleh. Dalam masalah ni tak boleh. Sedar ke tak sedar sekali lalu sudahlah. Istighfar maknanya lepas semayang Allah jeliga semayang. Jeliga tu makna kita dapat kekosoktan. Kita berasa macam depan Kaabah semayang. Apabila ada je tem-tem Mekah, Madinah, dibawa oleh tu imam tu bila kita ada. Makna tak apa. Tapi jangan siapa kita lara, siapa khoyak, siapa bersalah dengan orang hitam 4 tahun lepas pun ingat juga dalam semayang garik tadi. Tak kena lah tu. Baik. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahala. Ni. Dan sejahtera maknanya tak ada gimik-gimik daripada yang membatalkan pahalanya. Kalau kata fadilat jemaah boleh 27, biar full 27. Jangan siapa tak ada langsung semayang tak kosong nak ambil pahala ke mana? Fawalil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, neraka lah bagi orang yang semayangnya tidak kosong, tidak lalai. Lupa semayang yang lalai. Siapa tinggal tak tahu rakaat, tak tahu rakaat, tak tahu sujud. Ini semayang yang lalai. Maknanya kita sejahtera daripada perkara yang membatalkan pahala. Biar pahala tu kata full. Kita buat biar sempurna, cukup-cukup sempurna, pahala insya-Allah sempurna lah. Seperti bahawa seseorang apabila sembahyang ia serta riak atau ujub atau sum'ah atau barang
sebagainya, maka membatal akan pahala sembahyangnya. Kalau sembahyang dengan perasaan riya, kalau sembahyang dengan perasaan ujub, kalau sembahyang dengan perasaan sum'ah, maka itulah perkara yang boleh membatalkan pahala sembahyang. Jadi kalau kita ada hak ni, 2-3 ni, ada salah se-3 ni dalam sembahyang yang boleh mengbatalkan pahala sembahyang, maka kita kena buat lagi lah, kena buang. Sebab ni semuanya gantian pahala adalah amalan-amalan syaitan yang masuk fi sudurin nas, di dalam hati-hati manusia. Ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, apa sebelum bayar garis, sebelum sembahyang dia kata duk baca qul a'udzu birabbin nas?" Dia kata bid'ah tu. Dia tanya kita, dia beri hukum lalu kita. Jadi bijak dia pada kita, tanya kepala bapak apa aku, kata. Bijak mung dah pula pada aku. Ada juga dia nak gamar kita, nak royak benda tu bid'ah sebenarnya. Tak tahulah Wahabi ke Syiah, tak tahulah ni. Cuma saya kata, saya jawab, awak faham tak Suratul Nas yang kita baca tu sebab apa kita baca? Sebab dalam tu dia sebut yuwaswisu fi sudurin nas. Hak bisik tak tahannya. Kalau hak wah gini boleh tahan ke? Ni dia bisik. Kalau dia Tuan Imam mujahad, beres lalu pergi khafah lalu dah. Sebab kenal dia kata kita jahat. Hak bisik kita takut. Tuan Imam tu jahat. Ni pula jahat tu. Jahat. Ni kita paling takut. Berapa ekor setan? Bukan seekor dah tadi. Mula kalau mujahad tu tunjuk kita pergi khafah tu mampu lalu mungkin seekor je. Hak ramai ni susah dah jadi perpaduan kak. Wa'tasimu bihablillah lalu. Ni berat ni dah. Jadi sembahyang pun begitu. Kita tahu dah perkara yang membatal. Sebab tu saya kata baca Quran Nas. Sebelum pada kita nak akad takbir, sekurang-kurangnya yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan syaitan di dalam dada-dada manusia. Syaitan ni ada dua, jin dan manusia. Hak syaitan betul tu, hak betul dah. Hak jenis manusia syaitan juga ni berat. Hak ni hak dak puasa bulan Ramadan, hak ni hak buat jahat. Hak buat jahat semua, buat khianat semua, buat zalim semua, ni syaitan jenis ni kita takut. Takut belaka dua-dua tu. Tapi kena jaga-jaga. Dalam sembahyang dia masuk tuan-tuan. Sehingga tak ada langsung pahala sembahyang. Hakikatnya nampak sembahyang lah tak. Tapi hak sebenarnya tak ada pahala sembahyang. Sebab sembahyang dia lara. Dan kata Syekh Abdul Qadir Aidrus rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Durrus Samin, walitahsili hadzal qadri yakfil amal bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardul ain. Artinya, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang qada ini, qada kita tahu kita nak jaga pahala ibadat kita tadi, itu dikata fardu ain. Yang qada fardu ain ini memadalah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab tu kalau kita boleh baca kitab Minhajul Abidin, saya nak ganti orang ni, kalau boleh khatam kitab ni, insya-Allah hinjing kita diservis lah. Tak makan selenda lah hinjing kita. Nak pergi Kuala Lumpur start pukul 2 pagi pun boleh pergi lalu. Tak nanti nak kita cek pemain dulu guana-guana ni tak payah. Sebab tu kita nak baca sah kitab Minhajul. Katanya Abdul Qadir Aidrus, memadai dengan kita mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali rahimahullah dan mengenal percarian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Bahkan kita akan cedok daripada kitab Minhajul Abidin ini sampai kepada bukan setakat qada fardu ain dalam ilmu tasawuf, bahkan dia melebihi kepada fardu kifayah. Hak lebih-lebih lagi, banyak lagi bendanya. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin ni dia kata setiap amal ibadah kita tu kita akan menghadapi 7 cabaran, 7 ukubah, 7 tanjakan. Pertama dia kata cabaran ilmu, yang kedua cabaran taubat, yang ketiga cabaran penghalang, keempat cabaran kedatangan gangguan-gangguan rintangan, kelima cabaran pendorong, keenam cabaran perosok, yang ketujuh cabaran puji dan syukur. Jadi kalau kita boleh baca tebal ni tuan-tuan, kalau berganti orang sekali seminggu 10 tahun dah habis ni. Tebal, sama tebal dengan Quran.
Jadi tak apalah, sekadar-kadar kita boleh bercakap di antara maghrib isyak ni, ada keperluan kita bercakap, dan kita akan teranglah sikit sebanyak, mudah-mudahan dengan pendengar-pendengar ini ibadat kita semakin baik, semakin elok. Sebab kita semakin hampir nak mati. Bukan kau jauh ni. Walaupun dalam apa benda, dalam nisfu Sa'ban baru ni minta panjang umur sangat, tapi kau dekat nak mati, umur kau pendek, bukan kau panjang ni. Kau pendek 42, 43 sampai 70 kau Hello? Maknanya kita kau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita nak kau baiki, kau molek segala amalan-amalan kita, mudah-mudahan dia mendapat keberkatan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Cukup sekadar tu dulu malam ni, insya-Allah kita sambung di lain kali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.